Lelaki ini adalah lanun paling malang di dunia yang mengembara dengan kapal lama dengan anak kapal yang tidak cekap. Di sebalik keadaan ini, dia mencabar dirinya untuk memenangi anugerah lanun terbaik tahun ini. Ia adalah tahun 1837. England diperintah oleh Ratu Victoria, yang agak ramah terhadap tetamunya kecuali para lanun. Pada suatu hari yang cerah, komander tentera tiba di istana untuk berkongsi berita baik. Mereka telah mengalahkan semua musuh mereka termasuk Perancis dan Rusia. Tentera laut mereka juga memerintah laut tetapi mempunyai sedikit masalah dengan lanun. Permaisuri menjadi marah hanya mendengar perkataan lanun. Malah pada lambang dirajanya tertulis bahawa dia membenci lanun. Dia mengarahkan tenteranya menangkap semua lanun dan memberi mereka makan kepada jerung. Mereka tidak lebih daripada pencuri yang kotor dan kejahatan yang tiada batas. Namun, tidak semua lanun itu membawa kejahatan. Sama seperti kumpulan lanun Funky ini yang berlayar di tengah laut. Malam ini, mereka bergaduh satu lagi perkara yang tidak berguna. Bahagian terbaik menjadi lanun adalah merompak atau mengilat peralatan. Tiba-tiba kapten mereka masuk dan mengatakan bahawa bahagian yang terbaik bukanlah merompak, memotong rambut, atau bertemu dengan ikan duyung yang cantik, tetapi bahagian terbaik sebenarnya ialah makan malam. Masa yang sesuai untuk menikmati makanan dan meraihkan pencapaian mereka. Semua lanun mula bersorak untuk kapten, tetapi dia meminta mereka berhenti kerana ia bukan semua tentangnya. Penghargaan sepatutnya diberikan kepada kru. Ada di antara mereka yang bodoh, ada yang malas, dan seolah-olah hanya ikan yang berpakaian seperti lanun. Tetapi walaupun begitu, mereka adalah kru terbaik yang boleh diharapkan oleh kapten. Dia juga menyukai anggota kru terbaru bernama Polly, burung kakak tua yang berlebihan berat badan. Kapten sebenarnya mengumpulkan kru untuk membuat pengumuman penting. Raja Lanun telah mengumumkan pendaftaran untuk anugerah Pirate of the Year. Kapten telah kalah dalam pertandingan ini selama 20 tahun yang lalu, tetapi dia masih mahu terus mencuba. Keesokan paginya, kapal itu berlayar ke Pulau Darah, iaitu tempat pendaftaran pertandingan yang akan berlangsung. Kapten menolak semua peserta ke tepi untuk mendapatkan borang pendaftaran dan mengisinya dengan keterujaan. Semua anak kapal mula bersorak untungnya dan percaya bahawa dia pasti akan menang kali ini. Tiba-tiba, seorang lagi peserta yang berkaliber tiba dan dia adalah Pegleg Hastings. Dia juga membawa satu beg emas untuk diperagakan. Tumpuan kemudian dicuri oleh satu-satunya lanun wanita Black Bellamy yang membawa belian terbesar di dunia bersamanya. Kapten menyedari bahawa dia hanyalah insan kerdil di hadapan lanun yang begitu hebat. Jadi dia memutuskan untuk pergi tanpa menghantar penyertaan. Sebelum dia boleh pergi, tanah mula bergegar dan seekor ikan paus besar mendarat tepat di bangunan pendaftaran. Semasa ia membuka mulutnya, seorang lanun bernama Chuglas Lis keluar dengan membawa banyak emas yang keluar dari mulut ikan pausnya. Dia memberi salam kepada peserta lain dan juga bertanya kepada kapten bagaimana keadaannya. Kapten menjawab dengan santai dan cuba pergi secepat mungkin, tetapi ketiak dia hendak pergi. Polly meludahkan borang penyertaan yang ditelannya tadi. Selepas mengetahui bahawa kapten ini mengambil bahagian, lanun-lanun lain mula mengejeknya. Anugerah diberikan kepada orang yang mempunyai harta karun terbanyak, dan kapten hampir tidak mempunyai walau segenggam emas pun. Krunya cuba menenangkannya, tetapi kapten tidak dapat menanggung penghinaan dan mengumumkan bahawa dia akan menjadi lanun terbaik seterusnya tahun ini dan akan mentertawakan semua orang. Dia menyerahkan borang dan kembali ke kapalnya. Kapten itu memberi semangat kepada anak kapalnya dan menjelaskan bahawa mereka masih mempunyai masa yang cukup untuk mengumpul lebih banyak harta. Pembantu setianya bernama nombor 2 menunjukkan sebuah kapal ada di hadapan dan kapten segera mengarahkan anak kapal bersiap sedia untuk menyerang. Selepas melontar beberapa serangan meriam, kapten melompat ke atas kapal mangsanya dan memperkenalkan dirinya. Tetapi ia ternyata berwabak penyakit dan penghuninya tidak makan sebutir pun makanan selama berbulan-bulan. Kapten tidak berputus asa dan terus menyerang setiap kapal yang kelihatan. Yang kedua ternyata sekumpulan pelajar dalam lawatan lapangan geografi, manakala yang ketiga mempunyai ahli naturistik. Yang seterusnya ternyata yang paling teruk, ia adalah kapal hantu. Kapten kecewa dan mengunci dirinya. Selepas beberapa hari, nombor 2 melihat kapal lain dan bergegas mendapatkan kapten, tetapi dia enggan menyerang lagi. Dia juga memikirkan untuk bersara. Nombor 2 menjadi sangat bimbang kerana dia tahu bahawa anak kapal akan hilang arah tanpa kapten. Dan semua ini hanya kerana pertandingan anugerah yang bodoh. Mereka sudah mempunyai pencapaian yang mencukupi. Mereka mungkin kecil tetapi mereka sangat seronok melakukannya bersama-sama. Bagi anak kapalnya, kapten akan sentiasa menjadi lanun terbaik. Mendengar ini, kapten menjadi gembira dan meneruskan pencarian harta karunnya. Malangnya, kapal seterusnya juga bukan kapal harta karun. Ia milik seorang penjelajah bernama Charles Darwin. Dia telah mengembara selama lebih dari 3 bulan mencari spesies baru dan daratan yang belum ditemui. Dia menulis semua pengalamannya dalam diarinya supaya penyelidikannya tidak sia-sia. Kapten memecah masuk ke dalam kapalnya dan meminta harta karun, tetapi yang dia dapati hanyalah bahagian tubuh haiwan yang berbeza. Charles menjelaskan bahawa dia hanya dalam ekspedisi saintifik yang membuat kapten benar-benar marah. Kapten hanya ingin melakukan sesuatu yang boleh dibanggakan di hadapan krunya, tetapi ternyata hajat kecil ini pun tidak dapat dikabulkan. Kapten menjadi sangat marah sehingga dia mengarahkan hukuman mati kepada Charles.
Sebelum tercampak ke dalam air, Charles meminta seketika untuk menulis kejadian ini dalam diarinya. Dia tiba-tiba terlihat Polly dan mengatakan bahawa ia bukanlah burung duri tetapi burung dodo yang telah pupus selama lebih daripada 150 tahun lalu. Charles ingin membelinya tetapi Kapten segera menolak kerana menganggap Polly sebagai ahli keluarga mereka. Charles menerangkan betapa besar penemuan burung ini dan jika ia dibentangkan di London ganjaran yang besar boleh diperolehi. Sebelum Charles boleh memberikan butiran lanjut, anak kapal telah melemparkannya ke dalam air. Kapten segera mengarahkan untuk mengangkat naik penjelajah itu kembali kerana dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang ganjaran dari kerajaan. Nombor 2 mengingatkan semua orang betapa Ratu Victoria membenci lanun, tetapi Kapten bersedia untuk mengambil sebarang risiko untuk mendapatkan ganjaran. Charles memberinya semangat dan memberitahu lanun supaya cepat kerana pameran sains hanya dalam masa seminggu. Selepas beberapa hari perjalanan tanpa henti, lanun itu akhirnya sampai ke England. Mereka melihat beberapa notis dengan gambar Queen mengalu-alukan tetamu, tetapi terdapat juga amaran maut untuk para lanun. Dia juga telah menubuhkan dog hukuman mati di mana dia menggantung lanun yang dikurung dan menyebabkan mereka mati kelaparan. Selepas berhenti di pelabuhan, Charles meminta Polly supaya dia boleh menunjukkannya di pameran dan membawanya kembali keesokan harinya. Bagaimanapun, kapten itu tidak sanggup melepaskan haiwan peliharaannya yang berharga kepada sesiapa. Dia akan membentangkannya sendiri. Charles mula bercakap tentang bahaya yang dihadapi oleh lanun di jalan-jalan di London, tetapi kapten mempunyai penyelesaiannya sendiri. Selain menjadi lanun, mereka juga pandai menyamar dan segera berpakaian sebagai pengakap. Charles kelihatan sedikit kesal kerana dia ingin membentangkan Polly sendiri. Dia menjemput lanun untuk tinggal di rumahnya untuk bermalam supaya dia boleh mencuba cara lain untuk mendapatkan Polly. Kapten itu tidak mengesyakinya sama sekali, tetapi nombor 2 sentiasa berjaga-jaga. Selepas beberapa ketika mereka tiba di sebuah rumah agam yang menyeramkan yang dipanggil Charles sebagai rumah. Apabila pintu dibuka, mereka disambut oleh seekor monyet yang bercakap menggunakan kad imbasan. Dia ialah Encik Bobo, salah satu projek sains Darwin di mana dia cuba membuktikan bahawa monyet boleh menjadi bertamadun seperti manusia. Charles menunjukkan bilik mereka kepada lanun supaya semua orang boleh berehat sebelum hari pembentangan esok. Di tengah malam, nombor 2 merayau-rayau memeriksa rumah agam itu selamat atau tidak. Dia tiba-tiba perasan Charles bercakap-cakap dengan monyetnya, mereka seolah-olah merancang sesuatu yang jahat. Nombor 2 segera memberitahu hal ini kepada kapten, tetapi dia percaya bahawa Charles hanyalah orang yang tidak bersalah yang akan membantu mereka mendapatkan ganjaran itu. Nombor 2 masih ragu-ragu dan duduk sambil memegang pedang. Selepas beberapa ketika, dia juga tertidur. Kapten bermimpi dia memenangi anugerah Pirate of the Year. Dia hampir mendapatnya tetapi lanun lain cuba merampasnya. Apabila kapten bangun, dia mendapati seorang pencuri cuba merampas Polly. Dia segera membangunkan nombor 2 tetapi pencuri sudah melarikan diri melalui cerobong asap. Kapten dan nombor 2 mengejar pencuri itu tetapi dia menggunakan tingkap untuk kembali ke rumah agam itu. Sementara itu, kapten dan nombor 2 memecah masuk ke dalam bilik air dan meluncur turun ke dalam tub mandi bersama-sama anak kapal yang lain. Mereka memecahkan seluruh rumah agam tetapi gagal menangkap pencuri itu. Charles sedang menunggu di depan pintu kerana pencuri itu sebenarnya Encik Bobo. Mereka telah merancang untuk melarikan diri bersama Polly, tetapi tub mandi yang penuh dengan lanun jatuh menimpa mereka. Nasib baik, burung itu terselamat, tetapi pencuri itu berjaya melarikan diri. Nombor 2 menuduh Charles membuat ianat, tetapi Charles agak licik dan meletakkan semua kesalahan kepada saintis lain di bandar ini yang juga mengintai burung kapten itu. Kapten menghentikan perdebatan dan menasihati semua orang untuk tidur semula. Keesokan paginya mereka semua pergi ke pameran, tetapi Charles menghalang lanun daripada masuk kerana hanya saintis yang boleh memasukinya. Dia menggunakan alasan ini supaya dia boleh membentangkan burung itu sendiri. Tetapi dia lupa bahawa lanun itu adalah ahli penyamaran. Mereka berpakaian seperti saintis dan mudah masuk ke pameran. Charles terus bertanya tentang Polly, tetapi kapten hanya mengatakan bahawa ia berada di tempat yang selamat. Semasa pameran bermula, setiap saintis membentangkan penemuan mereka satu demi satu. Apabila giliran kapten tiba, dia pergi ke bilik kosong dan kembali bersama Polly. Charles kagum dengan perancangan kapten dan menerima kekalahannya. Kapten berjalan ke pentas dengan sangkar yang ditutup dengan kain merah. Pertama dia membina minat penonton dengan membesar-besarkan sejarah burung dodo, dan kemudian dia mengangkat kain untuk mempersembahkan Polly. Penonton mula bersorak keheranan dan ada di antara mereka yang pengsan kerana terkejut. Akhirnya hadiah Royal Society untuk penemuan saintifik terbaik diberikan kepada kapten. Anehnya ia hanyalah satu anugerah kecil dan satu set ensiklopedia berjilid kulit. Kapten berdalih untuk bertanya kepada Charles tentang ganjarannya. Charles mengatakan bahawa hadiah terbesar masih akan diberikan. Detik berikutnya Ratu Victoria memasuki majlis itu. Dia mengucapkan tahniah kepada kapten dan menunjukkan kebimbangannya tentang keselamatan Polly. Oleh itu dia menawarkan untuk memelihara burung itu di zoo diraja di istananya. Ratu terus menerangkan betapa indahnya zoo-nya, tetapi kapten enggan memberikan Polly dan mengatakan bahawa tiada apa yang lebih penting bagi lanun daripada burung yang dipercayainya. Mendengar perkataan lanun, kemarahan Ratu segera meletus.
Untuk membuktikan bahawa dia seorang saintis, Kapten mengeluarkan beberapa bahan kimia, tetapi ia membakar pakaiannya dan mendedahkan dirinya yang sebenar. Ratu memerintahkan pengawal untuk memenggal kepalanya, tetapi Charles mengingatkannya bahawa jika Kapten mati mereka tidak akan tahu di mana dia menyembunyikan burung itu. Ratu memahami dan menghentikan pengawal. Dia mengumumkan bahawa Kapten telah diampunkan daripada jenayahnya dan akan tinggal di London untuk berkongsi ceritanya. Tetapi secara rahsia dia mengarahkan Charles untuk mendapatkan Polly. Sebaik sahaja Kapten dibebaskan, dia mengumpulkan anak kapalnya dan bersiap sedia untuk segera meninggalkan bandar ini. Charles mengejar lanun itu untuk menghalang mereka pergi dan menunjukkan surat khabar dengan gambar Kapten peroleh pengampunan diraja. Dia mahu Kapten meraihkan detik ini dengan minum-minum bersama beberapa wanita cantik. Nombor 2 cuba menghalang Kapten tetapi sudah terlambat. Ini kali pertama bagi Kapten yang dia dihormati, jadi dia tidak mahu melepaskan peluang itu. Charles membawanya ke bar yang bagus dan menawarkannya seberapa banyak minuman yang dia mahu. Tidak lama kemudian, Kapten mabuk sepenuhnya dan Charles menggunakan peluang ini untuk bertanya kepadanya tentang Polly. Kapten terpedaya dan menarik Polly keluar dari janggutnya. Di situlah dia menyembunyikan harta bendanya yang paling berharga. Encik Bobo segera mengeluarkan pistol untuk mengalih perhatian Kapten dan melarikan burung itu. Kapten mengejar mereka sehingga di satu menara aneh yang dibina dengan lift. Semasa menaiki lift, Charles memutuskan untuk menjelaskan niatnya. Dia mungkin seorang saintis yang hebat, tetapi dia gagal menawan hati teman wanita untuk dirinya sendiri. Ada seorang gadis yang sangat dicintainya dan dia gemarkan haiwan eksotik. Oleh itu dia berfikir bahawa jika dia memberinya burung dodo, wanita itu mungkin akan kagum dan bersetuju untuk bercinta dengannya. Kapten berasa kasihan kepadanya dan bertanya mengapa dia tidak mengatakan ini lebih awal. Lanun itu pasti akan membantunya mendapatkan cintanya. Lift akhirnya berhenti dan mereka bertemu dengan buah hati Charles yang tidak lain adalah Ratu Victoria. Dia masih tidak menerima cinta Charles dan menyuruhnya pergi. Dia mula cuba meyakinkan Kapten untuk memberikan burung itu. Dia berjanji untuk memberikan Polly layanan diraja di zoo-nya dan dia juga mempunyai sesuatu untuk Kapten. Sambil berkata demikian, dia membawa Kapten ke ruang rahsia untuk menunjukkan hartanya. Ia sangat banyak dan Kapten tidak pernah melihat harta seperti itu sepanjang hidupnya. Kapten mula memikirkan perkara ini. Dia tidak boleh menjual Polly kesayangannya, tetapi sebaliknya itu satu-satunya peluangnya untuk memenangi anugerah Pirate of the Year. Sementara itu, anak kapalnya telah membuat semua persiapan untuk makan malam dan menunggu dengan penuh cemas kerisauan. Kapten tiba-tiba muncul membawa banyak harta karun. Dia memberitahu anak kapalnya bahawa dia telah mencuri semua ini semasa sebuannya di Menara London. Sekarang mereka mesti bergegas pergi sebelum pengawal diraja sampai. Keesokan harinya, Lanun menuju ke Pulau Darah untuk mengambil bahagian dalam upacara Lanun tahunan. Nombor 2 merasakan ada sesuatu yang tidak betul. Jadi dia bertanya kepada Kapten tentang Polly. Kapten mengatakan bahawa adalah tidak selamat untuk menyimpan burung yang jarang ditemui seperti Polly di luar, jadi lebih baik ia disembunyikan. Dia juga menunjukkan Polly di janggutnya supaya nombor 2 berpuas hati. Sebaik sahaja majlis bermula, semua Lanun tidak sabar menunggu keputusan yang akan diumumkan oleh Raja Lanun. Pertama beliau mengumumkan calon akhir pertandingan itu. Setiap seorang daripada mereka membawa harta yang besar. Tetapi para hakim telah mengira sendiri kekayaan setiap Lanun dan mengisytiharkan bahawa kali ini anugerah Pirate of the Year diberikan kepada Kapten. Dia dengan bangganya berdiri dan berjalan ke atas pentas. Sedang anugerah itu hanya beberapa inci darinya. Tiba-tiba ada Lanun yang mempersoalkan kemenangannya. Lanun itu membaca keratan khabar dan membuktikan bahawa Kapten telah diampuni oleh Ratu Victoria. Jika benar bermakna Kapten itu bukan lagi Lanun dan tidak layak menerima anugerah itu. Kapten cuba menjelaskannya tetapi tiada siapa yang mendengarnya. Semua orang memanggilnya sebagai penghinaan kepada geng Lanun dan memintanya pergi. Raja Lanun mengambil topi Kapten, kot dan lencana dan juga hartanya. Selepas meninggalkan majlis itu, anak kapal Kapten cuba menghiburkannya dengan mengatakan bahawa mereka tidak memerlukan sebarang anugerah atau topi untuk menjadi Lanun. Mereka masih mempunyai kapal mereka dan burung kesayangan mereka Polly. Mendengar ini, Kapten memutuskan untuk mendedahkan kebenaran bahawa dia telah menjual Polly kepada Ratu Victoria demi mendapatkan harta karun. Dia cuba mewajarkan tindakannya dengan mengatakan bahawa Polly akan mempunyai kehidupan yang lebih baik di istana, tetapi anak kapal benar-benar kecewa. Mereka tidak berkata apa-apa dan pergi. Nombor 2 pun tak sanggup nak tinggal dengan Kapten yang sanggup menjual kru demi satu anugerah bodoh. Selepas kehilangan anak kapalnya, Kapten menjadi sangat tertekan. Dia tidak pernah memikirkan perkara lain selain menjadi Lanun. Dia akhirnya kembali ke London untuk mencari pekerjaan. Selepas beberapa hari, dia mula mengait dan menjual pakaian bayi. Namun hatinya sakit dan dia mahu memperbaiki segalanya. Kapten memutuskan untuk memecah masuk ke dalam istana dan mendapatkan kembali Polly, tetapi yang ada hanya sangkarnya yang kosong. Kapten melihat Charles duduk berdekatan dengan muka sedih dan dia memberitahu Kapten bahawa Polly telah pergi buat selama-lamanya. Dia bodoh kerana mencintai Ratu. Rupa-rupanya Ratu tidak mahukan Polly untuk zoo-nya, tetapi Charles telah mendapati bahawa Ratu Victoria adalah ahli pertubuhan makanan eksotik yang dahsyat.
Raja Permaisuri dan Maharaja dari seluruh dunia akan bertemu di kapal perdana Victoria QV1. Mereka berkumpul untuk memakan makhluk paling jarang dan paling terancam yang boleh mereka temui. Tahun ini kemuncaknya ialah memakan burung dodo iaitu Polly. Mendengar hal ini, Kapten meminta Charles bersiap sedia untuk menyelamatkan burung itu dan membetulkan semua kekacauan yang mereka buat. Mereka menaiki belon udara panas dan bergegas mengejar kapal ratu. Semasa cuba bersembunyi daripada pengawal, Charles jatuh ke bilik ayam. Dia diselubungi bulu dan pengawal menganggap bahawa dia adalah seekor ayam. Kapten berpura-pura menjadi kaki tangan kapal dan membawa Charles ke dapur. Tukang masak akan memasak burung dodo yang malang itu, tetapi Kapten tiba di sana tepat pada masanya untuk menyelamatkannya. Permaisuri di Dewan Makan berasa curiga dan bergegas memeriksa ke dapur. Dia menanggalkan gaunnya dan mengeluarkan pedangnya untuk melawan. Kapten tidak berputus asa dan melawan. Sebaik sahaja ratu mencapai Polly, dia mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Tetapi Encik Bobo tiba pada masa yang tepat dan dia juga telah membawa seluruh anak kapal Kapten. Kapten mula meminta maaf tetapi ia bukan masa yang sesuai. Mereka mesti meninggalkan kapal kerana ia akan meletup kerana pencampuran soda penaik dan tong cuka. Ratu menggunakan peluang ini untuk melompat ke atas belon udara bersama Polly tetapi Kapten berjaya memegang tali balon. Polly pula menggigit ratu dan melompat kembali kepada pemiliknya. Mereka diselamatkan oleh anak kapal manakala ratu dibawa terbang ke pulau misteri di mana dia bertemu dengan banyak haiwan eksotik, tetapi kali ini dia adalah makanan bagi haiwan. Sementara itu, Kapten kembali ke kapal dan terus menerok ke lautan bersama anak kapalnya yang boleh diharapkan.